Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila sahib hadzal kitab wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita sambung pengajian kita pada muka surat 5 pada baris yang ke 6 daripada atas ke bawah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Syahdan, tambahan kata, lagi wajib atas sekalian orang yang akil baligh melebihi pengetahuan akan penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun pengetahuan yang lebih yang wajib untuk kita ketahui berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu pilihan daripada segala rasul. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu, di antara rasul-rasul itu Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang kita katakan penghulu. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku penghulu bagi anak cucu Adam. Sehingga kepada riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan hatta Adam tahta liwa'i. Sehingga kata Nabi Adam alaihissalam yang kita gelarkan dengan Abu Jasad itu pun berada di bawah panji bendera Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi sambungan daripada berkaitan dengan rukun iman yang telah kita bahaskan kemarin, berkaitan dengan amantu billah wa ma qala Allah, amantu bir rasul wa ma qala rasul, itu iman secara ijmali. Adapun iman secara tafsili dia sebut, iaitu kita beriman dengan rukun iman yang 6, iaitu yang pertama amantu billah, kita percaya pada Allah wa malaikatihi, dan kepada malaikatnya dan kitabnya dan rasulnya. Jadi musannif rahimahullahu ta'ala telah menyatakan kepada kita bagaimanakah kepercayaan kita kepada rasul, iaitu kita percaya dengan apa yang dikhabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam daripada nabi-nabi yang terdahulu, yang wajib kita tahu secara tafsilinya 25 orang rasul. Dan berapakah bilangan rasul kesemuanya, iaitu 313, dan bilangan sekalian nabinya 124,000. Ini di atas pendapat yang mensakatkan bilangan para rasul dan para nabi alaihimussalatu wassalam. Dan ada pendapat yang lebih selamat dan pendapat yang lebih kuat,
iaitu dengan kita tidak menghadkan, tidak menghinggakan berapakah bilangan Rasul dan berapakah bilangan Nabi alaihi wassalatu wassalam. Ini kenapa? Kerana para Rasul dan para Nabi itu ada sesetengah mereka yang Allah Ta'ala ceritakan kepada kita, dan ada setengah-setengah mereka yang Allah Ta'ala tak ceritakan. Maka kerana tu ulama atas dasar cermatnya kita tak menghinggakan berapa orang. Jadi di situ ada dua pendapat. Pendapat yang membilangkan, menghasarkan, menghadkan berapakah bilangan para Rasul dan Nabi, dan ada satu pendapat yang tidak mengkirakan berapakah bilangan mereka. Baik, kemudian dia pun masuk pada, masih lagi tak pada pembahasan tentang keimanan kepada para Rasul Allah Ta'ala ini, iaitu wajib atas kita pada hukum syaraknya untuk kita kena tahu benda-benda yang berkaitan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan mesti untuk kita iktikadkan. Di antaranya mana? Iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah penghulu bagi sekalian Nabi yang mursal. Tiap-tiap Nabi belum tentu Rasul. Tiap-tiap Rasul maka tentu mereka itu daripada golongan para anbiya. Dan penghulu Arab Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan penghulu Ajam. Tak kiralah Ajam ni maksudnya selain daripada mereka orang Arab. Cuma di sana kita kena tahu bahawasanya tidak ada beza di antara sama ada orang Arab dan orang Ajam ini. Bila ada ketakwaan pada Allah, maka mereka yang lebih mulia. Tetapi di sana ada mereka yang dilebihkan di atas bangsa ini disebabkan Nabi SAW itu daripada golongan orang Arab. Maka oleh kerana itu, kalau katakanlah dua orang yang hendak dilantik menjadi imam, sama-sama berkelayakan dengan ilmunya, dengan waraknya, maka kita lihat di sana di antara dua orang Arab, dua orang yang nak jadi imam ni, manakah adakah dibezakan pada bangsanya, pada dimuliakan? Maka di antara Ajam dan Arab ini, maka tentu sekali dilebihkan mereka daripada orang Arab, apatah lagi daripada keturunan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diutuskan untuk semua, sama ada orang Arab ataupun orang Ajam, dan jin dan manusia, tak kira. Kerana jin itu pun tu panggil mukallaf. Sekalian tak kiralah sama ada malaikat pun diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk malaikat, tetapi bukan untuk taklifi. Di situ kita kena letakkan pembahagian. Allah Ta'ala utuskan Nabi untuk memberatkan dengan hukum syarak, orang panggil litaklifi, iaitu pada jin dan manusia, Arab dan Ajam semuanya. Adapun Allah Ta'ala utuskan para anbiya, para rasul ni kepada malaikat, itu di atas dasar kita kata di atas dasar litasyri', di atas dasar memuliakan, di atas dasar untuk memuliakan. Maka nama ibunya sallallahu alaihi wasallam kita kena tahu, Sayyidatina Aminah. Nama ibunda kita, ibu bagi penghulu kita sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Aminah. Anak bagi Wahab. Dan nama bapaknya sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abdullah, anak Abdul Muttalib. Anak Abdul Muttalib, anak Hashim dan anak Abdul Manaf, yang diperanakkan oleh ibunya di dalam negeri Makkah. Yang diperanakkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam oleh ibunya, iaitu Sayyidatina Aminah, di dalam negeri Makkah Al-Mukarramah. Jadi tempat lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Makkah Al-Mukarramah, tempat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan adalah umur Nabi kita. Jadi kena ingat masalah Sayyidatina Aminah dengan Sayyidina Abdullah, ayah dan bonda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini,
lebih selamatnya kita berpegang dengan selamatnya kedua itu daripada siksaan api neraka. Selamat daripada siksaan api neraka dengan nas-nas. Ada pun nas yang menyatakan abuka wa abi finnar. Bila seorang sahabat bertanya, di manakah kedudukan ayahku di dalam kubur ni, diazab atau diberi nikmat? Nabi SAW menyatakan diazab. Kemudian sahabat ini bersedih, maka Nabi SAW sebut abuka wa abi finnar, ayah kamu dan ayah aku dalam neraka. Maka di situ ada setengah ada yang dihuraikan oleh ulama kita dengan abu di situ dengan maksud kata bapa saudara, bukan abu yang sebenar. Dan jikalau abu sebenar sekalipun, ada riwayat yang lain yang menyatakan kemudian daripada kematian bonda dan ayahanda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala bangkitkan kembali bonda dan ayahanda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman. Lagi pula kita kata ayahna dan bonda Nabi SAW itu di dalam waktu fatrah yang mana tidak ada seorang Nabi dan Rasul yang diutuskan. Jadi pada waktu itu tidak diazab. Allah Ta'ala tidak mengazabkan sesuatu kaum selagi mana tak diutuskan seorang Rasul. Seperti mana yang telah kita pelajari, mukallaf, mereka yang ada tuntutan, taklifan, diberatkan hukuman syarak, bagi dia ada 4 syarat. Selain daripada dia tu akil, balik, ada panca indera, yang keempatnya sampai seruan kepadanya. Jadi bila terputusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Nabi Isa alaihi salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka umat yang mana tak didatangkan Nabi itu tidak diazabkan oleh Allah Taala. Baik. Dan adalah umur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 63 tahun. Ini yang asah untuk kita ketahui. Maka tak kala sampai umurnya sallallahu alaihi wasallam itu 40 tahun di Mekah, maka diwahyukan oleh Allah Taala pada menyampaikan suruh Allah dan tegahnya Allah pada umatnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ni orang panggil umur matang. Umur matang kita seseorang ni bila telah mencapai umur 40 tahun. Jadi selagi mana umur kita ni belum mencapai 40 tahun, maka kematangan cara berfikir, cara bertindak, cara bercakap kita tak seperti mana orang yang telah umur matang. Kerana tu bagi nak menyampaikan agama tu sendiri, kalau kita kata kematangan bagi nak menyampaikan agama itu bila berumur 40 tahun. Adapun kita sekarang ni kita lebih kepada pendekatan untuk sama-sama muzakarah, memperingati, bukan untuk nak mengajar apa dak, atas dasar nak muzakarah, nak berkongsi-kongsi, saling kita kata bermuzakarah lah, berbincang, bukannya untuk nak baca kitab apa dak. Kata guru kami, tahap orang yang nak mengajar ni, kalau zaman sekarang ni sangat-sangat sedikit. Orang yang mana sampai tahap untuk nak dikatakan mengajar, itu sangat sedikit. Kenapa? Kerana ilmu-ilmu yang mesti kena ada bagi orang yang nak dipanggilkan seorang guru. Bukan mudah. Kita sekarang ni mudah je. Tak tahu rukun qauli ke rukun fi'li ke, ustaz dah juga, tak ada masalah. Maksud katanya gelaran yang kita letak tu tidak ada masalah di atas nak mentakzim, nak memuliakan seseorang. Tetapi adakah kelayakan sebenar untuk kita nak letakkan seseorang tu dengan panggilan ustaz, guru? Maka kata guru kami, sangat susah. Kita sekarang, zaman sekarang nak dibandingkan dengan mereka alim ulama dahulu, sangat susah untuk kita jumpai. Maka diwahyukan Allah Ta'ala pada menyampaikan suruhnya dan tegahnya pada umatnya, umat Nabi SAW, seperti yang telah tersebut dahulu itu. Bila Allah Ta'ala nak mengutuskan wahyu, Allah Ta'ala utuskan Jibril AS. Awalnya dengan disuruhkan membaca Iqra'. Itu ada pada hadis Nabi SAW. Nabi menjawab kata, ma'ana biqari'in, aku tak pandai nak membaca, hingga 2-3 kali diulangkan, hingga diajarkan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam balik
dalam keadaan ketakutan, zammiluni zammiluni. Itu ada dalam kitab pengajian yang telah lepas kita baca, pengajian kitab Abi Jamrah, ada dah pada kitab tersebut hadis yang berkaitan dengan awal penurunan wahyu. Jadi kemudian daripada tu wahyu tak turun-turun hinggalah ayat ya ayyuhal muddassir. Maka ulama membahagikan awal dilantik sebagai nabi iaitu pada penurunan wahyu Iqra. Kemudian Allah Taala nantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul yang mana pangkat lebih tinggi daripada seorang nabi, iaitu kewajipannya di atas nak menyampaikan kepada umat, iaitu dengan diturunkan ayat ya ayyuhan muddassir qum fa'anzir. Itu awal yang mana dilantikkan sebagai seorang rasul. Itu kita kena lihatlah di dalam kitab-kitab hadis, kitab-kitab sirah yang berkaitan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Adapun di sini kita nak mengaji bahagian akidah yang mana kita sebutkan selain daripada kita imani sifat-sifat yang wajib bagi para rasul alaihi wassalatu wassalam, selain daripada kita imani dengan nabi-nabi yang terdahulu, kita juga kewajipan di atas kita mengimani dan mengetahui berkenaan benda-benda biodata. Bahasa sekarang panggil biodata, berkaitan dengan junjungan Nabi SAW. Apa hukumnya? Wajib. Maka tak kala sampailah 13 tahun jadi pesuruh di dalam negeri Mekah. Maka tak kala sampailah 13 tahun jadi pesuruh dalam negeri Mekah, maka berpindah ia sallallahu alaihi wasallam ke negeri Madinah. Jadi ni makruf dah. Jadi umur Nabi SAW 40 tahun duduk, diturunkan wahyu untuk nak menerangkan masyarakat tentang mentauhidkan Allah Ta'ala saja ni. Tidak ada lagi syariat nak suruh kata solat ko, puasa ko, zakat ko, haji ko, apa-apa. Maksudnya pensyariatan lain tu banyak bila telah berpindah ke Madinah Al-Munawwarah. Adapun awal ketika mana wahyu diturunkan itu hanyalah kemantapan terhadap ilmu akidah. Itu yang utama sekali. 13 tahun Nabi SAW duk mendakwahkan kepada umatnya berkaitan dengan Allah itu satu. Dan pelbagai mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya apa? Supaya masyarakat Madinah, Mekah pada waktu itu mengimani dengan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab benda mukjizat ini tidak semua orang mampu untuk melakukannya kecuali mereka yang mengaku sebagai seorang rasul. Jadi pelbagai mukjizat dah telah dilihatkan kepada Abu Jahal, Abu Lahab dan mereka-mereka kafir Quraisy yang lain, tetapi oleh kerana Allah Taala telah mengkehendaki mereka itu dengan tidak beriman, maka tetap mereka tu dengan keadaan kekufuran mereka. Dengan terbelah bulannya dalam keadaan bewok, iaitu biawak pada pasir Arak ni boleh mentuturkan kalimah syahadah, dan pelbagai lagi. Pokok yang mati boleh bergerak, batu-batu memberi salam untuk mari duk mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah kalau kita pelajarikan sirah berkaitan dengan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam tu sangat banyak. Tetapi adakah mereka mengimani? Jawabnya tidak. Jawabnya tidak. Abu Sufyan sendiri ketika mana dia pergi ke mana? Ke Rom ke di satu tempat, bila sampai surat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang berkenaan dengan mengajak pembesar-pembesar daripada seluruh pelosok dunia mengimani pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengimani kepada Allah Azza wa Jalla. Maka pembesar itu tanya berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan tadi itu melihat dah. Jadi raja tadi menyatakan benar Muhammad itu sebagai seorang rasul. Kerana dengan alamat-alamat yang ditanya pada Abu Sufyan, Abu Sufyan pun bercakap dengan benar. Kenapa? Kerana jikalau dia berbohong maka akan diseksa. Maka dia bercakap dengan sebenarnya. Berkaitan Muhammad ni tak ada dusta, yang mengikut dia tu daripada orang-orang yang rendah, yang miskin, bukan daripada orang jutawan, bukan orang kaya bangsawan. Baik, itu ada pada hadis-hadis.
Dan duduk ia di dalam negeri Madinah 10 tahun lamanya. Ni baru nak menerapkan tentang berkaitan dengan ibadat-ibadat syarak yang lain. 10 tahun di Madinah lamanya. Maka jadi pada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Mekah tu lebih kepada dakwah secara sir, tidak kata diumumkan pada masyarakat, tetapi pada sampai di kota Madinah bukan saja berdakwah dengan cara mulut, bahkan dengan bukan cara lisan tetapi dengan cara pedang, memerangi dah pada waktu tu. Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Maka ia Nabi SAW wafatlah di dalam negeri Madinah. Ini kalau kita nak sebutkan berkaitan sirah ni panjanglah di sini. Jadi kita belajar pula dalam kitab sirah juga. Nurul Yakin ke apa, kita ada terjemahan kitab Jawi berkaitan dengan sirah ni pun ada. Dipelajari di pondok-pondok, di pusat-pusat pengajian. Jadi pelbagailah keadaan, pelbagai orang panggil mihnah, tribulasi, sehingga wafatnya Nabi kita, kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan fitnah terhadap Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Pelbagailah. Jadi kalau pada waktu di Mekah tu tak susah sangat. Kenapa? Kerana dapat dikenali orang beriman, orang kufur, mudah. Tetapi bila berada masuk kepada kota Madinah pada waktu tu ada golongan yang lain pula. Mana? Golongan munafik. Apa munafik? Yang mana zahirnya percaya beriman pada Nabi SAW, tetapi hakikatnya mereka kufur pada Nabi SAW. Susahlah. Sebab bila berada di kota Madinah tu, cara uslub politik Nabi SAW, muamalat Nabi SAW tu kena lain dah daripada ketika mana waktu Mekah. Sebab itulah bila diketahui senarai nama munafik ni, bahkan ketuanya Abdullah bin Ubay ni, Sayyidina Umar nak pergi pacung. Sayyidina Umar nak pergi pacung, izinkan pacung. Nabi SAW tegas, kenapa? Kerana kalau kita bunuh dia, apa pula yang dikatakan tuhmahan terhadap agama Islam. Tengok itu Muhammad tu, orang yang beriman dengan dia pun dia bunuh. Jadi tuhmahan, pelbagailah. Jadi itu tambah-tambah lagi kalau zaman sekarang ni dengan orang panggil media sosial sekarang ni yang sangat luas. Jadi pada waktu lebih mudah nak sampai berita. Orang tak tahu situasi apa yang kerak ni menyebabkan menjadi fitnah. Jadi fitnah pada agama tu menyebabkan Nabi SAW terpaksa, walaupun tahu musuh tetapi terpaksa kena bersama-sama. Kenapa? Kerana kalau dibunuh dan diapa-apakan menyebabkan fitnah lebih besar terhadap agama. Jahatnya puak munafik ni, dia bukan tak pergi perang. Mereka pergi masuk satu barisan bersama dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Satu baris dengan puak sahabat, satu baris dengan puak sahabat. Maka mereka sebelum daripada peperangan, mereka U-turn kembali kepada Madinah. Tujuannya apa? Tujuan untuk nak menakut-nakutkan di dalam hati para sahabat ridwanullah alaihim ajmain untuk meneruskan peperangan. Kalau tak pergi awal tak apa, ni pergi dah nak berperang dah, tiba U-turn balik. Jadi tu jahat mereka ni, dia memerangi Islam tu secara sembunyi-sembunyi. Ini lebih bahaya daripada memerangi secara terang-terangan. Kalau kita mudah kata gak, sahabat kita nampak berjuang dengan kita, tiba-tiba mereka tikam kita sebelah belakang. Oh, kalau tikam sebelah depan ni kita boleh elok lagi. Belajar silat ni. Tikam sebelah belakang nak elok macam mana? Kita pun tak sedar. Itulah ibaratnya puak-puak munafik dahulu. Dan kuburnya pun sallallahu alaihi wasallam di dalam Masjid Madinah sekarang ni. Kerana pada waktu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di rumah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, yang mana berdekatan, berhampiran dengan Madinah, Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menyatakan, Nabi SAW menyatakan, bersabda bahawasanya para anbiya, para rasul alaihi wassalatu wassalam diwafatkan di mana saja tempat mereka meninggal, mereka wafat. Kerana pada waktu wafatnya Nabi SAW itu berlaku pertelingkahan dah. Di antara sahabat kita ni nak kebumikan Nabi SAW di mana.
Ada yang dapat kata di Mekah, ada yang kata di Palestin, kerana di sana ramainya para anbiya-anbiya terdahulu, pelbagai cadangan. Tapi saya nak bakal menyatakan bahawasanya di mana mereka itu para anbiya alaihimussalam meninggal, wafat, maka di situlah dimakamkan mereka. Maka dikuburkan. Jadi pada waktu Nabi SAW wafat, meninggal, dikuburkan Nabi SAW di bilik Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Pada waktu itu Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha masih lagi berada dalam rumahnya, bersama dengan makam Nabi SAW. Wafat pula ayahanda Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatuna Aisyah, iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Maka pada waktu itu dimakamkan juga di situ. Tetapi bila wafatnya Sayyidina Umar radhiyallahu an, bila nak minta izin untuk dimakamkan sekali bersama Nabi SAW, bersama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, maka pada waktu Sayyidina Aisyah mengizinkan, dan Sayyidina Aisyah tidak lagi berada di dalam rumah tersebut kerana malunya terhadap orang luar tadi, iaitu Sayyidina Umar lah, orang yang kita kata ajnabi tadi. Itu sifat malu yang ada pada ummahatul mukminin ridwanullah alaihim ajmain. Dan disitulah nak menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, Sayyidina Umar radhiyallahu an, yang mana mereka ini hidup bersama-sama bersahabat, maka dimakamkan bersama-sama menjadi sahabat. Maksudnya apa? Allah Ta'ala muliakan Sayyidina Abu Bakar, Allah Ta'ala muliakan Sayyidina Umar radhiyallahu an, hingga dapat bersahabat dengan Nabi SAW ketika mana hidup, dan ditanam, dimakamkan bersama dengan junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak peristiwa kalau kita tengok di mana ada Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar pun ada, Sayyidina Umar pun akan ada sekali. Satu hadis yang diriwayatkan bahawasanya Nabi keluar sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapar, mencari makan, yang tak tahu macam mana nak buat ni. Tiba-tiba berjumpa tengah jalan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pun keluar ni. Oh ya Rasulullah, aku dalam keadaan lapar. Berjalan pula, jumpa pula Sayyidina Umar. Apa kamu ni? Dalam keadaan lapar. Maka pergilah ketiga-tiga ni, mereka yang bersahabat di dunia, Allah Ta'ala hidupkan mereka bersahabat di dalam akhirat tadi. Hingga mereka tadi pergi berjumpa dengan sahabat yang ada harta, pergi pada kebun dia dan dihidangkan dengan air dan makanan. Itu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kita sekarang ni hidup mewah, hidup mewah. Sebab tu seorang sahabat sebut kita ni sepatutnya kita sangat-sangat kena bersedih dan sangat-sangat kena malu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana kehidupan kita sekarang ni tidak seperti mana kehidupan kekasih kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dalam keadaan susah, dalam keadaan serba benda tak mencukupi. Kita masya-Allah, baju penuh satu almari, makanan tak habis-habis. Orang perempuan kata habis dah lauk ni habis. Habis lauk tengok dari peti ada lagi, seekor ayam lagi, apa? Cedek, benda makanan yang lain dan sebagainya, nak menunjukkan kepada kemewahan kehidupan kita. Sebab tu Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha satu ketika bila menghidangkan makanan yang agak kita kata mewah lah juga kepada tetamu, maka menangis Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, menangis. Maka sahabat tadi bertanya, ya Ummul Mukminin, kenapa menangis? Dia kata, manakan tidak aku tak menangis ketika mana aku hidup bersama dengan kekasih kita, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup dengan keadaan lapar, tak cukup makanan, susah kehidupannya. Adapun sekarang kita hidup dalam keadaan mewah, maka teringat keadaan Nabi SAW hidup dalam keadaan susah, maka menangis Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Bukan menyesal dengan kehidupan bersama Nabi SAW susah, tak, tetapi merasakan kesedihan dengan tidak sepatutnya kita ni hidup dengan terlampau mudah dengan kehidupan sekarang tadi. Adakah Nabi SAW tidak boleh hidup dalam keadaan mewah? Boleh. Bahkan tak tunggu Nabi SAW minta, Allah Ta'ala tawarkan. Bukit Bukau tawarkan menjadi emas, dataran Madinah jadi emas. Nabi SAW tolak. Kenapa? Kerana Nabi SAW kata, ya Allah, aku suka dengan kehidupan begini, kerana aku dapat berpakai dengan dua pakaian.
Mana? Ketika mana aku ada makanan, ada kesenangan, maka aku dapat syukur kepadamu. Ketika mana tidak ada makanan, tidak ada kesedapan, maka aku sabar dengan keadaan begini. Dapat berpakai dengan dua pakaian. Kalau kita, tentu sekali kita nak pakai dengan satu pakaian saja. Mana? Pakaian syukur. Sabar tak sih. Kenapa? Kerana kita melihatkan kebesarannya dunia ni, kemuliaannya dunia. Sedangkan dunia itu bukan tempat ukuran bagi kita. Sepatutnya bukan ukuran kita orang beriman. Kalau begitu kita kena hidup susah? Tidak. Maksud katanya jangan menyebabkan dunia ini melalaikan kita pada akhirat. Dulu hidup susah, kita nak cari duit apa semua, kita kata nak bantu agama. Bantu agama apanya kalau kata waktu kita nak cari duit tu pun kita tinggalkan kewajipan. Solatnya entah ke mana, dulu berjemaah tak berjemaah. Zakat pun tak keluar, nak tolong agama bagaimana? Jadi nak bantu agama, nak bantu susah ni tak semestinya kita hidup senang. Kalau waktu susah ni pun kita tak mampu nak bagi, apatah lagi waktu kita senang. Baik, fitnah kekayaan ni lebih besar. Wal yaumil akhir, selesai di situ dan dikuburkan pun di dalam Masjid Madinah. Dan kelimanya daripada rukun iman. Kita akan selesai rukun iman pada hari ini insya-Allah. Dan kelima wal yaumil akhir, artinya dan percaya aku akan hari yang kemudian. Jadi itu rukun iman. Tetapi mempercayai, sekadar mempercayai tanpa melakukan persiapan, itu orang yang bodoh. Orang bodoh. Seperti dia tahu dah akan berlakunya lockdown, akan berlakunya PKP, keadaan orang panggil nak kerja susah. Kalau dia tahu dah, sepatutnya dia membuat persiapan dah. Tetapi kalau orang tu tahu dah akan berlakunya lockdown PKP, tak boleh nak buat kerja dah dan sebagainya, nak cari makan dah susah, dia hidup bermewah-mewah sebelum daripada PKP umpamanya, sebelum berlakunya lockdown umpamanya. Maka orang ni kita nak kata cerdik ke bodoh? Bodoh. Kerana dia tidak membuat persiapan yang akan datang. Seperti mana kita sekarang. Kita sekarang ni bodoh. Saya sendiri pun bodoh. Kenapa? Kerana kita tak sebenar-benar lagi membuat persiapan untuk pada hari akhirat. Persiapan tu ada sikit-sikit. Ada, bukan tak ada langsung. Maksudnya kita masih belum sedar. Saya pun samalah. Ada kata orang lain. Wal yaumil akhir, artinya dan percaya aku akan hari yang kemudian, yakni hendaklah kita sungguhkan di dalam hati bahawasanya hari kiamat itu lagi akan datang. Jangan syok di dalamnya, di dalam berlakunya hari kiamat. Jadi sebelum kata nak berlaku wal yaumil akhir ni, jauh lagi lah. Sebelum pada bangkitnya, berlakunya dulu dengan kehancuran bagi alam ni. Sebelum daripada tu matinya dulu kita. Banyak peringkat-peringkat lah. Dan di dalamnya lah, dia ejo begitu susah sikit. Dan di dalamnya lah hari haru-hara yang besar, iaitu pada hari kiamat lah merupakan huru-hara yang sangat besar. Bagaimana tidak kita katakan huru-hara yang besar? Ibu meninggalkan anak, suami meninggalkan isteri, ayah anak meninggalkan ibu dan sebagainya. Kerana masing-masing hanya untuk nak menselamatkan diri masing-masing. Tujuannya tu. Tak peduli dah keadaan orang. Dia tu huru-hara yang sangat besar. Sekarang ni bukan huru-hara yang sangat besar lagi. Masih lagi kita susah-susah pun masih lagi memikirkan anak, masih lagi memikirkan ibu dan sebagainya. Iaitu dibangkitkan Allah Ta'ala akan segala orang yang telah mati, kerana akan berhimpun di padang mahsyar. Padang mahsyar ni tempat berhimpunnya kita semua. Mahsyar ni maksudnya yang dihasyarkan. Hasyar maksudnya dihimpun. Mahsyar ini tempat yang dihimpunkan kita semua. Tak kira daripada adanya alam ciptaan Allah Ta'ala hinggalah kepada kiamat, yang mana entah bila, pada tahun berapa yang akan berlaku kiamat, semuanya Allah Ta'ala himpunkan sekali. Cuba kita bayar. Tak peduli dah ke orang lain, masing-masing nak menyelamatkan diri sahaja.
kerana akan berhimpun di padang mahsyar kemudian, maka dikira-kirakan segala mereka itu. Ini amalan mereka. Dikira-kirakan amalan kita. Oh, inilah menyebabkan kita malu. Tidak ada satu pun yang dirahsiakan. Semua amalan kita tadi itu, daripada kecil sampai ke besar, sampai ke kita mati, Allah Ta'ala memperlihatkan. Malunya di akhirat tak seperti mana malu di dunia. Malu di dunia merah pada muka saja. Malu di akhirat berguguran daging-daging di muka kita. Itu nak kata keadaan pada waktu tersebut. Belum masuk neraka apa lagi. Keadaan waktu tu pun sangat dahsyat. Menanti untuk dikira-kira lama, sehingga disebutkan mereka yang ahli neraka tu berada di pada mahsyar, minta dengan Allah Ta'ala supaya dimasukkan mereka cepat-cepat ke dalam neraka. Terseksanya berada di situ. Sedangkan kalau masuk ke dalam neraka, parut lagi, dahsyat lagi. Ini nak menunjukkan rupa huru hara di pada mahsyar tu. Kemudian maka dikira-kirakan segala mereka itu, manusia, jin, mukallaf ni lah. Maka ditimbangkan segala amal mereka itu yang kebajikan dengan amalnya yang jahat. Tu timbangkan di atas mizan. Mizan ni timbangan. Timbangan itu katanya ulama seumpama dacing penimbang. Kalau sekarang tak guna dah dacing ni, kalau di tanah Arab tu ada lagi lah. Di Mesir pun kita ada tengok di orang-orang jual buah-buah pun, yang mana jual di jalan raya biasa ni, dia ada juga penimbang. Dacing tu, dia ambil pemberat 1 kilo ke 2 kilo. Kita nak beli pisang 1 kilo 2 kilo, dia letak batu, dia letak pisang 2 kilo, sama. Tu dacing. Sekarang orang tak guna dah dacing, orang guna kilo dah. Tak tahulah kalau ada lagi guna dacing. Jadi lama sangat ada. Jadi umpama cara timbangan dulu dacing lah, dacing penimbang ni. Maka dia letakkan amalan kita yang baik dan amalan kita yang buruk. Kalau banyak yang baik, beratlah adalah banyak, adalah kebaikan. Maka bagaimana kita nak timbangkan baik buruk ni, sedangkan benda ni amru iktibari, benda yang bukan ada. Maka ulama kata Allah Ta'ala akan buat bentuk. Allah Ta'ala akan rupakan dengan satu makhluk amalan baik kita, dan Allah Ta'ala akan rupakan dengan satu makhluk amalan jahat kita. Maka ditimbangkan. Ni Nabi SAW duduk menanti-nanti di dalam pada tempat mizan ni, nak selamatkan umatnya sallallahu alaihi wasallam. Pada satu riwayat, Sayyidina Anas radhiyallahu an meminta syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas kata, ya Rasulullah, berikan syafaat kepadaku. Nabi kata, ya, aku beri pada kamu. Maka kata Sayyidina Anas, ini khodam Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, di manakah tempat yang dapat aku cari kamu untuk minta syafaat ni? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kamu lihatlah aku di titian sirat. Aku nak tolongkan umat-umat aku bimbang takut terjatuh dalam api neraka. Kalau tak ada aku di situ, aku berada di kolam. Kolam haudin Nabi SAW, memberi minumkan bagi umat aku. Kalau tak ada juga di situ, kamu lihat aku di mizan, di tempat timbangan amalan bagi umat-umatku. Maka Nabi SAW kata, aku tidak akan luput daripada 3 tempat ini, hai Anas. Ini menunjukkan betapa kasih sayangnya Nabi SAW pada kita, sedangkan kita tak ada talian apa pun. Kita bukan waris Nabi, anak isteri Nabi, cucu cicit Nabi, tak. Ini merupakan kasihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Maka sepatutnya kita tadi itu sangat-sangat wajib atas kita untuk kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, melebihi daripada ayah ibu kita, daripada anak isteri kita, daripada harta benda kita. Maka dikira-kirakan segala mereka itu, maka ditimbangkan segala amal mereka itu yang kebajikan dengan amalannya yang jahatnya, amal baik dan amal buruk. Allah Ta'ala tak akan hilangkan sedikit pun. Tapi cubalah kita bayangkan, amalan jahat kita ni banyak. Banyak. Hak zahir ke, hak batin ke, riya, unjuk tu, amalan jahat belaka tu. Baik, cuba kita bayangkan hasad dengki kita, Masya Allah, kita tak boleh tengok orang senang. Sebab itulah
Kita jangan dalam agama ni kita tak digalakkan duduk dengan orang senang lebih daripada kita hingga kita lupa untuk berada bersama orang miskin. Agama tak galak. Agama suruh kita bersama dengan orang-orang susah supaya mari dalam hati kita ni rasa syukur. Kalau kita hanya bersahabat dengan orang-orang kaya, orang-orang lebih, maka pada waktu tu nak datang syukur tu susah. Kita ni orang lebih dah berkawan dengan orang lebih, akan ada hasad kita. Kereta sama hebat dah, tapi kereta dia ni, kereta kita ni rasa nak lebihnya tu. Nak yang seperti mana hak dia punya. Jadi maksudnya sifat-sifat tu ubat dianya kena sentiasa mulazamah bersama dengan orang-orang yang kurang, orang-orang yang susah. Tapi iyalah, orang senang nak duduk kau dengan susah. Projek tak boleh duduk dengan susah. Jadi benda tu kita kena timbang-timbangkan. Jadi amal jahat kita ni banyak dah kalau nak kira-kira. Amal baik kita yang mana? Solat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, sedekah kita, adakah itu dikirakan amal baik? Nak dikirakan amal baik atau tidak, kena tengok dulu betul atau tidak dengan cara syarak. Kalau semaya Fatihah pun tak betul, nak kira macam mana? Baik katakanlah pada nisbah syarak betul berlaku dah dengan kedudukannya, rukunnya apa semua, kena lihat pula kalau nak dikirakan sebagai amal yang Tuhan kira, maka kita kena tengok pula ikhlasnya setara mana, khusyuknya setara mana, tazallulnya setara mana, merendah diri, menghina dirinya setara mana, seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Daud dalam kitab Munyatul Musalli. Lepas tu kita ni kata setengah ulama ni, kata setengah gurunya, dia kata kita ni kalau ada satu solat kita Tuhan terima tu pun mujur sangat-sangat dah. Takut bimbang-bimbang tak ada satu pun daripada ibadat solat kita ni yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Kerana rosak pada hak batin. Ni kita bimbang sekarang masyarakat kita bukan yang di batin tu, yang di zahir tu pun tak luluh dah. Itu yang bimbangnya. Ada saja orang kat takbir, mulutnya tak bergerak. Ni pelbagai lagi lah. Itu yang kita akan bincangkan pada akhir-akhir datang. Nak masuk dah bab taharah ni. Pada muka surat ni tu rasanya akan masuk muka surat. Akhir datang tu akan masuk bab taharah, bab solat. Kita akan belajar insya-Allah. Maka ditimbangkan segala amal mereka itu yang kebajikan dengan amal yang jahat, dan jika sama berat kebajikan dan kejahatan, maka dimasukkan ia ke dalam syurga kekal selama-lamanya. Sama kebajikan dan kejahatan ini. Jadi maksudnya kita masuk dalam syurga dengan rahmat Allah, bukan dengan sebab amalan kita. Sebab tu ada di kalangan orang yang ambil daripada Bani Israel yang mana melakukan ibadat pada Allah 500 tahun dok buat ibadat. Maka bila nak dimasukkan dia ke dalam syurga, Allah Ta'ala kata masukkanlah dia ke dalam syurga dengan rahmatku. Maka dia tak puas hati. Dia kata, ya Allah, aku nak masuk syurga bukan dengan rahmatmu, tetapi dengan ibadat aku. Dia nak bergagah dengan ibadat. Maka Allah Ta'ala kata, kalau gitu baik, timbangkan ibadat kamu dengan 2 biji mata yang aku beri pada kamu saja. Tengok mana berat amalan kamu yang 500 tahun tu ke dengan biji mata yang aku beri pada kamu yang berat. Maka berat pada nikmat Allah Ta'ala pada 2 biji mata terlebih daripada ibadat dia. Jadi boleh faham, kita ni kalau nak masuk syurga dengan sebab ibadat kita tak pandai. Sebab apa? Sebab semua kurniaan yang dapat kita amalkan ini ialah daripada Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan bermula Allah Ta'ala lah yang menciptakan kamu dan tiap-tiap apa yang kamu kerjakan. Kita boleh belajar agama, kita boleh bersedekah, kita boleh buat baik, berwalidain, kita boleh taat kepada lelaki dan sebagainya. Itu semua ialah kebaikan Allah Ta'ala kepada kita. Allah Ta'ala izin kita boleh buat dengan kadar taat. Jangan kita anggap kita lah yang bangun tahajud, kita lah boleh baca Al-Quran, kita lah boleh waktu buat ni. Jangan. Inilah antara benda merosakkan amal ibadat kita. Dan barang siapa berbuat amal yang jahat, maka dimasukkan ia seorang ke dalam neraka. Wal iyazubillah. Janganlah masuk neraka walaupun sesaat. Jangan rasa tak apa, kita ni orang Islam, orang beriman, buat jahat setara mana akhirnya akan masuk ke syurga.
jangan boros sangat kecek tu. Jangan bermudah sangat kalau bercakap tu. Bila ada benda yang berkaitan dengan agama, jangan buat mudah-mudah. Jangan buat mudah-mudah. Kena buat berat-berat. Kena buat berat-berat. Kalau orang tegur kita semaya, aku tak semaya. Jangan buat mudah-mudah cakapan begitu. Dan kejahatan, maka dimasukkan ia seorang ke dalam syurga baik, dan dimasukkan orang yang mukmin asi ke dalam neraka dengan sekira-kira dosanya jua makna sahaja. Jadi banyak mana dosa dia yang dia dok buat pada Allah Azza wa Jalla, maka dimasukkan dia ke dalam neraka. Bila di orang panggil dihakiskan dosa-dosa dia dengan api neraka, dengan azab neraka tadi, maka Allah Taala pun akan mengeluarkannya daripada neraka dan menyelam pada maul hayat dan masuk kekal di dalam syurga. Dan dimasukkan orang yang mukmin asi ke dalam neraka dengan sekira-kiranya dosanya jua, sebab dia tu orang yang mukmin, orang yang beriman, tetapi dia tidak muttaqi, tidak bertakwa. Apa tak bertakwa? Sebab dia fasik, fajir, melakukan dosa. Allah Ta'ala suruh belajar, tak nak belajar. Allah Ta'ala suruh solat, tak solat. Allah Ta'ala suruh buat baik, tak buat baik. Rasa kebal sangat. Tiada kekal di dalamnya, di dalam neraka. Orang mukmin bila dia beriman, jahat setara mana dia tidak akan kekal. Kenapa? Kerana kelebihan kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kerana tu kalimah tu kita kena jaga betul-betul. Dan dimasukkan orang mukmin asi ke dalam neraka, tidak kekal di dalamnya. Dan dimasukkan segala orang kafir dan musyrik, orang yang syirik pada Allah Ta'ala, ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, keenam, wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kita berhenti sinilah untuk hari ini. Wal qadari khairihi wa syarrihi minallah. Ketentuan baik, ketentuan buruk itu daripada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbana zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min awliya'ikas salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.